Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan isu dan perkembangan pengurusan sumber manusia dalam tahun 2021 dan 2022. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah saya, Masyir Kawi bin Anda, nombor kad matrik 283770. Yang kedua ialah Narish Alwichan, nombor kad matrik 283851. Yang ketiga ialah Muazzam bin Muhammad Sharif, nombor kad matrik 283820. Yang keempat ialah Muhammad Syafiq Aiman bin Abi Sofyan, nombor kad matrik 284073. Dan yang kelima ialah Muhammad Fikri bin Zaini, nombor kad matrik 284064. Okey, yang pertama saya akan membaca pengenalan. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia dan Malaysia merupakan penyakit berjangkit yang mengancam kehidupan seharian rakyat, kesejahteraan masyarakat dan menjejaskan kualiti sumber manusia. Pada Februari 2022, Persekutuan Majikan Malaysia menganggarkan lebih 100,000 pekerja. Wabak yang dikenali sebagai Coronavirus 2019 atau COVID-19 telah menyebabkan organisasi menghadapi risiko yang tidak dijangka, menyebabkan masalah operasi perniagaan, pengurusan sumber manusia, mencerminkan kuatan dan keupayaan untuk mentadbir dan mengurus daya tahan korporat dan organisasi dalam menghadapi krisis awam berskala besar. Kesan wabak COVID-19 telah membawa cabaran ini ke tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini, bukan sahaja dalam ekonomi Malaysia tetapi juga dalam ekonomi global. Oleh itu, kertas kerja ini akan membincangkan punca utama kemerosotan kualiti pengurusan sumber manusia. Pembincangan akan dimulai dengan menerangkan secara ringkas maksud pengurusan sumber manusia dalam sektor awam. Seterusnya, beberapa isu yang timbul mengenai kualiti sumber manusia pada tahun 2021. Kertas kerja ini juga akan menjelaskan kesan negatif dan positif kemerosotan kualiti sumber manusia. Salam sejahtera, saya Narish Alwichan, nombor matrik 283851. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia adalah sebahagian daripada aktiviti dalam proses pengurusan yang dilaksanakan secara sistematik, terancang dan tersusun. Ia meliputi menganalisis keperluan jawatan, menyediakan spesifikasi dan huraian tugas, merekrut tenaga kerja berdasar kekosongan jawatan yang tersedia, melatih dan membangun serta mengekal kaki tangan, menilai prestasi kaki tangan, mentadbir hal gaji, upah, insentif dan pampasan, hal keselamatan dan kesihatan kaki tangan, menyediakan persekitaran kerja yang selesa dan memastikan hal-hal kebajikan kaki tangan sentiasa terjaga. Okey. Jabatan Sumber Manusia sesebuah organisasi lazimnya bertanggungjawab mewujud, menguatkuasa dan memastikan polisi yang dikenakan ke atas pekerja dan sebagai penghubung antara organisasi dengan kaki tangan. Istilah sumber manusia mula diguna pada awal 1900 dan kemudiannya digunakan secara mulus sekitar tahun 1960-an bagi menerangkan orang yang bekerja dengan organisasi secara berkelompok. Peranan utama amalan pengurusan sumber manusia adalah bagi mengurus kaki tangan di tempat kerja supaya usaha, visi, misi, maklumat dan objektif organisasi dapat dicapai dengan cekap dan berkesan. Pengurusan sumber manusia di dalam sektor awam adalah merujuk kepada pengurusan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan dan badan-badan berkanun yang mana peranan dan organisasi-organisasi ini adalah merancang dan melaksanakan program-program dan agenda-agenda kerajaan serta memberi khidmat kepada orang awam dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan kerajaan. Pengurusan sumber manusia sektor awam lebih banyak menekankan kepada kepiawaian, etika dan mengalahkan amalan yang berasaskan nilai disiplin dan integriti. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fikri bin Zaini, nombor matrik 284064.
Hari ini saya akan membentangkan tentang tugas kumpulan kami, iaitu tentang faktor utama isu dan perkembangan pengurusan sumber manusia. Okey, apa yang saya boleh terangkan di sini adalah profesional sumber manusia telah bersaing dengan cabaran demi cabaran dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan tahun ini merupakan kesinambungan daripada beberapa banyak isu tersebut, dan beberapa isu baru dilontarkan mengikut yang boleh dikira 8 isu terbesar yang sedang dimainkan di negara kita. Yang pertama, ia melibatkan tenaga kerja. Apa yang saya boleh terangkan tentang melibatkan tenaga kerja adalah penglibatan pekerja telah menjadi perkara yang membimbangkan profesional human resource selama beberapa dekad. Metrik penglibatan semakin meningkat pada bahagian awal pandemik yang didorong oleh peningkatan dalam berterusan berkomunikasi, tetapi keuntungan tersebut sukar untuk dipertahankan kerana perbualan telah beralih ke arah jika atau bila orang kembali bekerja di pejabat. Dalam menangani cabaran ini, iaitu dengan melabur dalam komunikasi yang disengajakan atau tidak disengajakan, untuk membantu ahli pasukan melihat peranan mereka dalam memainkan perniagaan supaya memacu ke hadapan dan mencapai misi, visi dan nilai syarikat. Dalam menghubungkan kerja seharian, kita memerlukan strategi perniagaan yang membantu pekerja berasa lebih untuk melabur dan menjadi berjaya dan terlibat dalam kerja mereka. Dan seterusnya, dalam 8 isu terbesarnya adalah menarik bakat kepada perusahaan. Apa yang saya boleh terangkan ialah pemerolehan bakat adalah antara cabaran utama sumber manusia yang tertinggi pada tahun ini. Pengangguran yang berlega pada paras yang terendah dalam sejarah Amerika Syarikat juga menyebabkan banyak organisasi mendapati sukar untuk mengisi peranan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muazzam bin Muhammad Syarif dengan kad metrik 283820 akan membentangkan berkenaan kesan faktor utama dan perkembangan pengurusan sumber manusia. Terdapat 3 elemen yang penting dan terdiri daripada faktor utama. Yang pertama, peraturan kerajaan dengan pengenalan piawai pematuran tempatan kerja baru jawatan sumber manusia sentiasa berada di bawah tekanan untuk mematuhi undang-undang. Jadi peraturan ini mempengaruhi setiap proses jabatan HR, termasuk pengambilan pekerja, latihan, pampasan, penamatan, perkhidmatan dan banyak lagi. Tanpa mematuhi peraturan sedemikian, sebuah syarikat boleh didenda secara meluas jika ianya cukup buruk boleh menyebabkan syarikat itu ditutup. Yang kedua adalah keadaan ekonomi. Salah satu pengaruh luar yang terbesar ialah bentuk ekonomi semasa. Ia bukanlah sahaja menjejaskan kumpulan bakat, tapi ia mungkin menjejaskan keupayaan untuk mengupah sesiapa sahaja. Salah satu terbesar untuk bersiap sedia mengalami keadaan ekonomi, ia bukanlah sahaja mengerti perkara yang berlaku di dunia sekeliling, tetapi juga membuat rancangan apabila berlaku kemersatan ekonomi. Syarikat boleh membuat bayaran dalam tempoh dan akan menjadi teruk jika mereka tidak mempunyai dana, dan ia melibatkan perancangan apabila persekitaran teruk seperti hujan. Dan ketiga, kemajuan teknologi. Ini dianggap sebagai pengaruh luar kerana apabila teknologi baru dikenalkan, jabatan HR boleh mula melihat bagaimana untuk mengecilkan saiz. Caranya adalah untuk menjimatkan wang. Pekerja yang kebiasaan pekerja mengambil 2-3 orang, dipotong 1 yang dilakukan oleh seorang. Teknologi sedang merevolusikan cara kami
ataupun cara penjagaan pada masa dan pandangan kegunaan pada masa akan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Aiman bin Abi Sufyan, nombor matrik 284073. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang cadangan untuk membaiki isu tersebut. Okey, persaingan menarik dan mengekalkan bakat yang baik. Persaingan bukan sahaja faktor terpenting dalam interaksi perniagaan dan pelanggan, tetapi juga faktor paling berpengaruh dan mengancam dalam HR. Ia lebih suka untuk berusaha kecil dan sederhana kerana mereka perlu bersaing dengan nama dan jenama besar sambil merekrut bakat. Cabaran tidak berhenti pada pengambilan tetapi melangkaui pengekalan pekerja dan menawarkan faedah pendedahan, peluang dan persekitaran kerja yang betul. Okey, penyelesaiannya, penjenamaan majikan yang kukuh memainkan peranan penting dalam menarik bakat yang baik kepada organisasi. Okey, seterusnya, kesesuaian pekerjaan dan budaya. Pengambilan ialah langkah pertama yang boleh membuat atau memecahkan kejayaan perjalanan bakat pekerja dalam organisasi anda. Dengan proses pengambilan yang dipercepat kerana keperluan modal insan yang semakin meningkat, penilaian untuk kesesuaian pekerjaan dan budaya dihadkan kepada beberapa pusingan atau jam perbincangan, mesyuarat dan temuduga. Walaupun ini boleh menjadi kelebihan untuk mempercepatkan proses pengambilan anda, berisiko pemetaan kemahiran calon yang tidak betul atau tidak tepat kepada peranan kerja dan budaya organisasi berterusan. Ini membawa kepada kadar pengurangan yang lebih tinggi dan purata tempoh pekerja organisasi yang lebih rendah. Okey, seterusnya, pampasan dan faedah. Okey, dengan persaingan sengit dalam dunia korporat hari ini, semakin sukar bagi organisasi khususnya perusahaan kecil dan sederhana untuk bersaing dengan pampasan dan faedah yang ditawarkan oleh nama-nama besar. Pengambilan dan pengekalan kemudiannya menjadi amat sukar. Peningkatan kos faedah, latihan, cukai dan pelaburan modal insan lain menimbulkan ancaman tambahan kepada kemajuan dan kejayaan organisasi. Faedah baru ini yang ditawarkan sebagai tambahan kepada pakej pampasan yang menarik, menjadikan ia mencabar untuk bersaing agar masih menjadi pesaing yang kuat dalam kalangan majikan yang dicari. Okey, seterusnya, kesimpulan. Kajian semasa menyimpul bahawa amalan pengurusan sumber manusia NHRM baru merupakan alat penting dalam industri pendidikan. Oleh itu, Kementerian Pendidikan sebagai industri perkhidmatan harus mempromosi strategi HRM dengan menyokong inovasi di semua pejabatan. Kesan langsung NHRM sebagai pemoleh ubah bebas secara statistik memberi kesan ketara kepada prestasi inovasi pemoleh ubah berstandar. Batasan kajian ini termasuk yang berikut: penyelidikan di jalan dalam industri perkhidmatan tertentu di Kementerian Pendidikan sebagai sektor awam, dan di satu negara, penyelidik akan datang boleh cuba untuk meniru keputusan dalam konteks lain seperti mengkaji perbandingan antara sektor awam dan swasta dalam industri pendidikan semasa krisis COVID-19 untuk menjalankan analisis perbandingan untuk meningkatkan faedah penemuan penyelidikan. Juga mereka boleh menjalankan carian membujur kerana kertas ini bergantung pada data keratan rentas untuk menguji perspektif evolusi kesan NHRM terhadap prestasi inovasi. Dari masa ke semasa, inovasi boleh ditingkatkan untuk konteks pengetahuan baharu untuk menguji
perhubungan dalam krisis lain atau keadaan yang tidak dapat diramalkan seperti tempoh berikutnya atau dan pasca coronavirus. Okey, dari itu. Okey, terima kasih.